Hi, I'm Abang Abu, and together with me is Mr. Tahir and also Rafi. All of us come together for one purpose in UBAFC. What is UBAFC? Unique Business Application. FC means Fun Coaching. Well, I just want to share with you why basically we have started this journey. And starting my business long time ago, I still remember how I struggled through, and one of the things that I have like noticed that what lacking in the community especially is like to coach, how to bring your business step by step to achieve what you want. And going to many seminars, going to many workshops, and what I realized is like always lacking of the proper coaching. And this is when I realized that I have to start something to the community with these two gentlemen with me, doing a proper coaching. And in business, what I realized three main important things. One is your mindset. How to have a solid business mindset that can go through whatever challenges that you face and still make it in, make it big. And secondly, what I think, and in fact, what I noticed very important in business is all about finance. How you manage your finance. If you want your company to float and to remain, to be steady for a long time, then your finance is what you need to take care. The one important element is all about marketing. And these are the three things that I believe is so important in any business that you want to start or you are in. So to help this, we, Rafi and Coach Tahir and myself, come together, we develop one thing called UBAFC, Unique Business Application Fun Coaching, where we are going to guide you, we're going to mentor you, we're going to coach you in these three important elements to make your business, to create the results that you want. So join us in the next UBAFC team coaching. We only select 11 people in each group, so don't be late. Just register at the link below. You can call the number to get a Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda semua kerana telah mengambil keputusan untuk menyertai program mekanik wang. Salah satu prinsip yang paling penting untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, kaya dan ternama ialah belajar bagaimana menguruskan kewangan. Kerana pengurusan kewangan, accounting adalah bahasa perniagaan. Accounting is a language of a business. Ingat tu. Saya merasa begitu bangga dan bersyukur apabila mengetahui inilah kali pertama diadakan cash flow dalam bahasa Malaysia. Sebenarnya cash flow ni saya dah ikuti lebih 15-20 tahun yang lalu dalam bahasa Inggeris di luar negara. Betapa bangganya saya kerana Abang Abu telah membawa ke Malaysia dan ke Asia, dan saya berharap supaya semua orang Melayu Bumi Putra menjadi cilik wang dan terus menjadi ahli kelab cash flow Malaysia ini bagi menjadikan anda pakar dalam bidang pengurusan kewangan. Ini sangat penting. Walaupun hari ini saya tidak berada dengan anda semua, tetapi hati jiwa saya tetap di sini bersama anda. Saya jumpa anda suatu hari nanti, pasti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan pelancaran Kelab Cash Flow Bahasa Melayu. Harapan saya semoga kelab ini akan melahirkan usahawan Bumi Putra bertaraf dunia, insya-Allah. Fikirkan boleh, katakan boleh, pasti kita boleh.
sedang menyaksikan Business Alternative bersama dengan saya, hos anda Nurhana Ismail. Hari ini kita nak bermain sambil belajar tentang perihal keuangan, dan kalau bercakap pasal game-game keuangan ni, saya memang saya rasa orang cukup kenal lah dengan Abang Abu. Terima kasih Abang Abu kerana bersama kami sekali lagi di Business Alternative. Alright. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dah lama tak berjumpa kita kan? Okey, last time pun kali terakhir kita berjumpa dengan Abang Hana, berjumpa dengan Abang Abu pun, Abang Abu kenalkan tentang game bagaimana untuk menyimpan. Tapi hari ni apa bezanya? Apa cash flow ni? Okey, cash flow ni adalah sebenarnya satu permainan aliran tunai untuk menguatkan kita punya, kata orang tu, keadaan kewangan kita. Ramai orang ni dia tak faham pasal kewangan. Sebab kewangan ni satu boring. Yes. Kalau belajar-belajar ni, dan kewangan ni dia orang perempuan macam saya ni. dia macam kita nak naik basikal kan. Kita tak boleh belajar pakai buku. Sama juga kewangan ni. Kalau kita nak jadi kaya, nak berjaya di segi kewangan, kita tak boleh belajar dengan buku saja. Kita betul practically kena buat. Tapi bila dalam bab basikal tu, kita belajar basikal, kita jatuh, kita luka, kita boleh baik balik. Tapi masalahnya bila datang bab duit, kalau kita buat kesilapan di luar sana, ada yang makan masa tahun, ada yang mungkin macam-macam masalah. Kan? Jadi tapi macam mana kita nak practically untuk belajar benda-benda ni menerusi permainan ni. Okey, Hana pernah dengar permainan cash flow ni. Dia dikenalkan oleh Robert Kiyosaki. Siapa tak kenal Robert Kiyosaki kan? Author dan juga seorang konsultan keuangan yang cukup popular dalam satu dunia, semua dah kenal dia. Rich Dad Poor Dad. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama terima kasih kepada Kak Rin yang kita first, Mama Rin dia first kali komen kat sini. Alright, dia cakap insya-Allah boleh. Alright, saya terkenang Datuk Maznah Hamid, alright, yang memang menjadi seorang yang sangat saya hormati, saya respect, dan marilah sama-sama kita menghadiahkan surah Fatihah kepada Datuk Maznah kita. Mudah-mudahan ruhnya akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, kepada semua yang memang follow setiap hari insya-Allah dalam ilmu wang dunia akhirat. Pada hari ini ada special, insya-Allah kita akan kongsikan sebentar. Tapi apa kata kita mulakan dengan beristighfar kita. Alright, kita mulakan dengan istighfar. Sambil kita beristighfar, apa kita buat anda semua dah tahu kan. Apa Abang Abu akan buat bila beristighfar ni? Kita akan mula beristighfar dengan kongsi, dengan share. Alright, share dengan kawan kita, members kita, mungkin kenalan kita. Alright, kita akan share kepada mereka. InsyaAllah kita share. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, itu istighfar. Sebab istighfar ni dia membersihkan hati, insya-Allah. Right, jadi kita mulakan dengan istighfar. Dan hari ini saya juga belajar something daripada ustaz saya. Ustaz cakap kita juga boleh kita boleh menanam pokok kurma. Menanam pokok kurma di syurga. Siapa yang tanamkan kita, malaikat bila kita cakap Subhanallahul azim, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Alright, at least kita kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan like zikir ni sebenarnya Allah suka dan
Sebab tu malaikat akan menanam satu pokok kurma. Ni pagi tadi saya dengar, right? Allahu Akbar. Saya mula buat benda tu juga, insya-Allah. Dan apa kata terus tekan love, sambil alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tekan love tu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tekan banyak love. Alhamdulillah, 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 macam tu, right? Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Best. Jangan lupa 3 perkara ni dalam kehidupan kita. Be excited to solat, be excited to selawat, be excited to sedekah, dan juga sentiasa beristighfar dan berzikir dan baca Quran. Allahu Akbar, benda-benda yang selalu kita nak buat. Alright? Okey, hari ini hari yang sangat best, hari Isnin. InsyaAllah siapa puasa? Saya hari ini dah berniat puasa dan saya sedang berpuasa, tapi saya tak tahu kalau kadang-kadang ni macam ada je benda kita terpaksa tapi saya cuba hari ini untuk hari Isnin memang kita dah berniat puasa dan sedang berpuasa. Dan kalau anda juga berpuasa dengan Abang, alhamdulillah. Right, sama-sama kita buat. Dan hari ni saya pelik tengok kat belakang sana, selalu 2-3 hari ni tempat jogging kat belakang ni tak ada orang. Hari ni macam ramai yang berjogging. Apa dah jadi? Dia dah bukakan ke? Saya tak tahu, sebab biasanya bila lockdown kan macam tak ada, tapi aktiviti dah berjalan macam biasa. Saya pun tak tahu macam mana di tempat awak ni. Tempat you all macam mana? Alright, kita ada kat sini. Kita nak bagi tepukan kepada semua ni. Sifu Hidayah ada kat sini. Putra Cool ada. Hani Tandiman ada kat sini. Samyong ada kat sini. Ayu Asia ada kat sini. Muhammad Ilyas Yaya ada kat sini. Fatty Fazlin ada kat sini. Siti Nun, Alisan juga ada kat sini. Assalamualaikum Siti Zura. Siti Zura dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright, itu dia Siti Zura dia cakap. Kita juga ada siapa ni? Ni Mama Rin pun ada kat sini. Mama Rin dia cakap, alright aku. InsyaAllah Mama Rin dia cakap dia boleh. Okey, insyaAllah. Hani Tadiman juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia cakap, alright. Oh, dia cakap, ui yo kak, saya dah share ke 10 grup. Didoakan ramai dia cakap yang akan bermanfaat dengan ilmu AA. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teruskan tekan love. Jangan berhenti tekan, sambil tu beristighfar ataupun kita bertasbih, bertahmid, semua tu buat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, 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 sambil tekan love. Alright. Jadi keadaan di luar sana ceria, maksudnya tak adalah apa-apa. Rasa macam selalu lockdown macam tak ada orang. Tapi saya tengok ramai yang jogging. Macam sedap juga mata memandang, sebab selalu macam tak ada benda kat situ. Bila ada aktiviti macam best sangat. Alright. Kita ada Afzi Ahmad juga kat sini. Beri tepukan kepada semua yang dah datang hari ni. Awal-awal dia datang ni, terbagi dia tepukan. Boleh? Terbagi dia tepukan. Satu tepukan. Yes. Dan lagi satu masalah. Aku nasib baik aku mandi. Aku pagi aku dah ni kan. Nasib baik lah, sebab apa sekarang tempat aku ni air pula tak ada. Aduh, ceritanya. Tapi apa keadaan awak semua okey tak? Air semua okey? Linda, Assalamualaikum. Linda Isyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sufian Yaya, Linda Isyak, kita ada Saidah Syah, okey. Alif Nur Iskandar juga ada kat sini. Alright, Azlan Kamis juga ada kat sini. Kita bagi tepukan kepada mereka yang semua datang. Dan jangan lupa untuk terus tekan love dan tekan share kepada ramai anda di sana. Dan hari ini saya nak tanya dengan anda, apa yang awak buat bila macam air tak ada, api tak ada. Api tak ada maksudnya elektrik tak ada, air tak ada. Ada tak, pernah tak awak mengalami situasi macam tu, dan apa awak buat? Boleh tak share hari ni? Kita nak just share lah. Bila air tak ada, alih-alih tak ada, awak tak, yang saya nak tanya ni, awak tak buat persiapan. Kalau dah buat persiapan tu tak apa. Ada tak masa yang awak tak buat persiapan, alih-alih tak ada air? Lepas tu awak tak buat persiapan, maksudnya awak tak diberitahu, tak ada lampu, tak ada elektrik pula malam, waktu malam pula tak ada elektrik terus, dia gelap terus. Macam mana? Ada tak melalui perasaan macam tu? Ada tak melalui situasi macam tu? Saya nak awak share, komen hari ni. Awak komen situasi-situasi. Saya nak tengok je, saya nak tengok apa yang jadi. Okey, Mira Ramli dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Nur Muhyiddin Rich, Fazilah Syahri pun ada kat sini. InsyaAllah kita bagi tepukan dan kita bagi DJ Hall kepada anda, kerana anda datang untuk bersama-sama dengan Abang. Okey, right, kita bagi satu lagi DJ Hall.
Yes, that's it. Kita nak bagi. Dang, alright. Ini dia bunyi macam tu. Dah apa-apa pun kita nak bagi anda satu tepukan kerana ada pada hari ini. Alright. Kota Kinabalu hujan, alhamdulillah. Hari tandiman daripada Kota Kinabalu. Kita doakan juga semua orang yang berada di Sabah khususnya dalam satu keadaan yang memang tertekan, jiwa tertekan, minda tertekan sebab kita tak tahu siapa ada, apa berlaku. Kita nak keluar pun takut macam sekarang kita memang tak ada benda lain melainkan Allah SWT. Tak ada benda-benda lain yang sebenarnya boleh membantu kita melainkan Allah SWT. Maka kita perlu, kata orang tu, sentiasa berserah diri pada Allah. Kita minta Allah untuk tunjukkan semua benda, untuk Allah lindungi kita daripada apa sebarang kemungkinan. Kita tak nak, kita terus berserah kepada Allah SWT. Dan itu sajalah yang saya rasa saya nak just like sekejap. Assalamualaikum, Tuan Amin ada kat sini, Tuan Amin pun ada kat sini. InsyaAllah sekejap je saya nak tukar benda ni. Alright. Sebab saya check tadi air tak ada lagi. Alright, okay. Apa-apa pun, apa khabar semua? Tuan Amin ada kat sini. Tuan Amin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandakan Mendung Sandakan Mendung. Assalamualaikum, Umi Zin dia cakap selamat pagi yang ceria di sini. Ayu, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Semoga hari ini ada minggu ini dan minggu ini untuk yang terbaik. Alright, Linda, amin. Alright, ada tak situasi macam tu? Aku nak korang share situasi. Pernah tak awak belum bersedia, tak bersedia, lele tak ada air. Apa awak buat? Apa yang berlaku? Katakan awak belum mandi, belum buat apa kan. Lele tak ada air, apa awak buat? Ada tak pengalaman macam tu? Saya nak just like dengar saja ataupun kita nak macam tahulah. Kalau ada komen kat situ kan, ada kat mana, bila, apa awak buat. Saja je nak tanya sebab hari ni memang tak ada air. Sebab aku dah bangun pagi tadi, aku tahajud, lepas tu aku terus mandi untuk subuh dan aku terus stay lah kan, buat kerja sikit. Nasib baik. Jadi pagi tadi pukul 8 lebih fikir, alamak tak ada air. Allahu Akbar. Nasib baik saya juga hari ni puasa, jadi tak apalah, memang kita takkan buat air dan sebagainya. Alright, anyway, anda ada tak pernah lalu macam tu? Kalau pernah lalu, share dengan Abang Abu dengan komen. Komen je. Alright, ataupun ada tak macam elektrik? Malam-malam tengah tidur tak ada elektrik. Lele gelap semua. Ada tak pernah berlaku dan apa buat? Itu pula tengah-tengah malam, maksudnya dalam pukul 1, pukul 2 macam tu kan. Dia tengah-tengah ni kan, dia macam tu. So, ada tak berlaku macam tu? Alright, kalau ada boleh tanya, boleh share lah. Saja je kita nak just like sembang-sembang sikit sebelum kita get kita get into kita punya action tadi. Tu dia Mira Ramli, dia cakap apa tu? Mira Ramli dia cakap, tak ada air, saya call rumah sesiapa yang ada air buat tumpah mandi. Alright, bijak. Terpaksa mandi style bujang lapuk. Macam mana tu? Style bujang lapuk, dia lap macam tu kan. Ataupun kalau macam duduk kampung, bolehlah pergi kan, pantai ke, boleh pergi Tasik ke mana-mana mandi. Ni bandar ni tak ada benda, kolam pun tak ada, apa tak ada, kolam pun dia tak kasi mandi kalau tak ada air kan. Alright, pening serabut otak mikir macam mana nak buat air simpan pun tak ada kan. Allahu Akbar. Air simpan pun tak ada, macam mana tu? Alright, very good. Fazilah Syarif cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, kita sedang berbincang sebelum kita masuk topik kita hari ini. Sebelum kita masuk topik, saya just nak tanya, kalaulah berlaku situasi awak macam tak bersedia tapi air tak ada. Tak bersedia ni, macam dia tak bagi tahu tau, dari sekian hari ke sekian hari tak ada air. At least kita boleh buat persiapan. Tapi ni tak ada. Lele tak ada. Dan apa akan awak buat? Tu soalan yang kita nak sembang-sembang. Alright. Okay, so tak buat air simpan tak ada. Sejak tu saya simpan air untuk 2-3 hari bertahan. Alhamdulillah, dia dah buat persiapan tu. Bagus betul Linda ni, Linda Ishak dia dah buat persiapan. Bagus. Saya pernah waktu saya tinggal di Kota Damansara 6 tahun lepas, bangun pagi nak mandi air tak ada. Last tak kereta mandi dekat Entiaji Jantan Sungai Buloh. Kan? Aduh, nak buat macam mana kan? Takkan nak pergi kerja tak mandi kan? Allahu Akbar. Okey, Tuan Amin. Mudah-mudahan pengalaman tu mengajar kita sesuatu, insya-Allah. Dulu selalu standby by lilin. Alright. Okey, dia tak ada ni elektrik lah, tak ada, dia dah standby by lilin. At least dah tahu lah. Dah biasa berlaku kan. Sebab aku dulu pergi macam dekat kawasan-kawasan yang selalu ada gangguan elektrik. Maksudnya dia memang dah
tahu sekian jam dah, lepas tu dah tak ada elektrik. Jadi kita akan buat persiapan, tak apa macam tu kan. Ini yang kita tak bersiap. Hari tu ada, aku tidur, aku bangun pukul 2 tak ada. Apasal aku rasa macam lain macam. Lepas sebab aku pakai aircon, tak ada. Dan tersedar. Lepas tu pergi gelap semua, tengok alamak. Ingatkan ada drip ke apa, tengok tak ada. Lepas tu nasib baiklah sebelum dalam setengah jam tu jam macam tu dia keluar balik. Alhamdulillah. Alright. Alright, kita ada Mr. Os, Mr. Ros, apa tu, I'm Roslim, Kak Charles Lee, alright. Nur Hafizah, salam shining, morning, AA, Alhamdulillah. Kawasan Acik, okey, air nampak pindah 11 tahun, alright, bagus. Alhamdulillah, bersyukur. Bagi yang ada tu bersyukur, sebab bila kau tak ada air, kau akan rasa lain macam, babe. Alright, okey, hari ni kita akan masuk ke satu bab yang very interesting. Saya nak bagi something yang interesting. Saya akan berkongsi dengan anda fitness kewangan peribadi, alright, yang saya siapkan. Tapi setiap ni saya akan kongsi 3 je. 3. Yang lebihnya awak boleh dapatkan dalam program tu, alright. Pergi dekat www.mechanic wang untuk nak tahu lebih lanjut mengenai benda tu. Tapi saya akan bagi benda-benda yang perlu kita, dia ada 10 paksi dan setiap paksi ni ada 10 lagi dia punya, dia macam paksi lepas paksi tu ada lagi 10 macam dia punya urat, dia macam urat, something like that. Dia macam otot dan urat. Dia ada otot dia, lepas tu ada urat-urat dia. So 10 otot, dalam setiap otot ada 10 urat yang sebenarnya akan menjadikan kita financially fit. So saya akan cuba bagi benda tu pada anda hari ini. Tapi sebelum tu apa kata, Waalaikumsalam warahmatullahi, Nur Hafizah, Encik Mak EL, alright, dan juga Azim Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, insyaAllah. Alright, now apa kata kita buka peluang ni untuk soal jawab dulu. Seperti biasa, awak ada soalan, awak boleh tanya Abang Abu. InsyaAllah Abang Abu akan jawab soalan anda. Dan sambil tu jangan lupa untuk tekan love, sebab saya nampak baru 466, which is like not what I want. Saya nak 1000 lebih. 1000 setiap hari. Bila datang je dia tahu Abang Abu suka love, tekan love. Maka suara aku pun dah macam dah tak ada suara, babe. Sebab 2 hari ni penuh buat kelas, bising pula tu kan. Macam buat betul-betul punya kelas, jadi bising. Tu yang suara dia macam, ingatkan macam betul punya kelas. Tapi insyaAllah, impact insyaAllah. Alright, kita ada siapa lagi kat sini? Kita nak bagi tepukan kepada semua yang hadir. Sekali lagi saya bagi tepukan kepada anda. Alright, kita ada Nur Fiza Abdul Razak, Nur Mala Ibrahim, salam Abang Abu. Dia cakap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini akan terus menjadi hari yang ceria dalam kehidupan anda. Hari yang terus diberkati dengan pelbagai keberkatan dan nikmat-nikmat Allah. Terus tekan love banyak lagi. Tekan lagi banyak. Alright, banyak-banyak tekan supaya kita dapat 1000. Dah dapat 1000 baru kita masuk ke topik hari ini. Alright, sebelum tu juga anda boleh sambil share apa yang jadi. Pernah tak berlaku keadaan di mana kau tak bersedia, dia tak ada lampu, kau tak bersedia, tak ada air. Kalau ada terjadi, share apa yang awak buat. Ramai yang share tadi, Alhamdulillah. Dan juga kalau anda ada apa ni kata orang tu, soalan, awak nak tanya soalan. Kalau anda ada soalan yang awak nak tanya Abang Abu, inilah masa dia. Awak tanya, tulis komen apa soalan yang awak nak. Alright, so kita ada Nur Mala Ibrahim. Wah, Abang Abu nampak ceria dan handsome. Apa kata kalau orang cakap aku handsome, pastinya mereka akan diberikan tepukan. Ini tepukan khas untuk Nur Mala Ibrahim. Sekali lagi, dia bukan 1, dia dapat 2. Sebab dia cakap aku handsome. Terima kasih kerana anda telah menjadikan diri saya macam wow, bukan perasaan tapi rasanya macam yelah, betul lah tu. Alright, okay. So sambil tu kita tengok apa soalan yang ada kat sini. Kita juga ada Khatijah ada kat sini, insyaAllah. Alright, selamat datang kepada anda. Alright, okay, ada soalan tak? Siapa tanya soalan? Biasanya dia macam ni tau. Orang yang tanya soalan, tak tahulah kenapa benda ni, kenapa dia terjadi macam tu. Bila orang tanya soalan ni, soalan yang berkenaan dengan benda-benda yang macam bagus, dia bagus tau. Satu, dia dapat pahala sebab dia tanya ni, orang lain pun dapat manfaat. Dia tanya je tapi dia dapat manfaat. Lagi satu, dia ni biasanya dia akan faham, dia akan mula dapat apa yang dia nak lah. Ketiga, dia macam, dia selalu jadi jutawan lah. Dia tanya soalan, dia komen soalan,
Lepas 6 bulan dia cakap, bang, terima kasih bang, aku sekarang dah jadi jutawan bang. Tu je kan. Lepas tu aku minta lah dia, kau kan dah jadi jutawan, bagilah aku duit sikit, macam tu. Alright. Okay, so adakah apa-apa soalan nak tanya sebelum kita nak masuk bab ni? Tapi saya pun tak boleh masuk sebab 7.49 je. Kita nak tekan love banyak lagi. Alright, 1000 lebih baru kita start ini hari ni punya topik dan jam 9.30 sudah. Alright, boleh. So apa plan awak hari ni? Nak jogging? Sebab saya tengok kat belakang dah jogging dah. Patut PKP tak boleh jogging tapi orang dah mula jogging. Sebab mungkin dia dah buka tempat-tempat. Aku tak tahu sebab aku tak mengikuti perkembangan apa ni semasa. Saya memang macam malah nak dengar. Dia banyak negatif yang jadi malah nak dengar. Tapi kena tahu jugalah ada benda-benda spesifik kita dengar lah kan. Macam contohnya apa keadaan COVID sekarang, untuk kita bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan. Alright, okay. So kita masih teruskan tekan love lagi 766, alright, 773, yes, terus 777, 778. Tekan lagi banyak. Kita nak banyak share juga pada member-member anda semua, especially adik-adik aku ni. Adik-adik aku ni masih yang tidur lagi. Alright, belum bangun lagi, alright. Bangun sekarang. Masuk kelas pagi. Alright. Masuk kelas pagi. Diorang dah menyampah dengan aku siang, malam, pagi, petang muka abang Abu kan. So tak apa. Alright, mesti ada something yang interesting insyaAllah. Alright, okay. So jom. Okay, nampaknya Alhamdulillah everything is fine. Apa dah jadi dengan alright. Okey, ada ke soalan? Tak ada. Nampaknya Mohana pun tak ada, Syahrudin tak ada, semua tak ada soalan ni. Alright. Kenapa korang ni macam malah sangat nak tanya soalan Mungkin dia macam tak tahulah nak tanya. Mungkin dia terpegun tengok aku kot. Kan kadang-kadang dia tengok aku dia terpegun, jadi dia macam dia tak boleh tanya soalan. Dia sebab muka aku kan dia orang cakap macam Shahrukh Khan. Dia cakap macam Shahrukh Khan. Aku tengok-tengok adalah sikit-sikit. Lepas tu aku tengok lagi sikit, macam tak ada je. Alright, tapi tak apalah, apa-apa pun. Alright, apa yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ni? Masih ada 841 love je. Tekan love lagi. Saya nak love tu terus capai lebih daripada matlamat dan kita boleh berurusan untuk hari ini. Hari ini Abang Abu nak cerita pasal satu benda yang saya dah buat daripada dulu, iaitu fitness kewangan. Macam mana kita nak jadi fit dalam kewangan kita? Apa yang perlu kita buat fit? Alright, sebab dalam kita nak mencapai sesuatu, kita perlu ada fit. Dalam melakukan ibadah juga, kita kena fit. Alright, kita kena fit. Bila kita fit, ibadah kita tu lagi lengkap. Dia dapat maximum point, better point sebab kita lengkap tu. Sebab tu, kita perlu jaga fitness dalam segala benda. Alright, contohnya dalam kehidupan kita, kenapa kita perlu fit? Supaya kita ceria. Sebab fitness ni juga bagi otak kita dia ceria. Alright, bila fit kan, kita otak ceria. Kalau kita sakit, kita lemah, otak pun dia lemah. Alright, sebab tu sentiasa jaga fitness, buatlah exercise apa-apa. At the same time, salah satu fitness yang boleh menjadikan kita macam lagi power adalah fitness kewangan. Sebab ramai orang sebab kewangan tak fit, dia affect semua. Bila kewangan tak fit, dia attack otak dia pergi attack semua badan lemah, dia attack benda-benda lain. Alright, hari ni nak tips settlekan hutang jahat. Alright, okay, Hani, sebenarnya benda tu boleh, tapi masalahnya ramai orang ni, bila saya nak bagi teknik tu dalam keadaan macam ni, dia tak jadi. So saya takkan bagi teknik-teknik nak mengurangkan semua hutang, tak boleh. No, like it's very difficult untuk saya nak explain satu persatu. Mungkin dia jadi sebagai satu ilmu untuk awak, tapi awak takkan dapat apa benefit. Lagi bagus, you get the structured way, cara structure, macam mana kita nak structure benda tu. So, dia bermula daripada minda. Alright, sebab biasanya bila saya buat benda tu, at least setengah hari, satu hari, setengah hari saya akan bincang benda tu supaya orang betul-betul faham, clear benda tu. Alright, jadi apa yang Abang Abu boleh bagi untuk Hani ni, Hani pergi dekat saya punya www mekanik wang. Aku just like www, pergi dekat www mekanik wang. So kau pergi dekat www mekanik wang, sekejap aku checkkan sama ada tak benda tu. Dia kena pergi dekat Abang Mekanik Wang sekejap
Sebab aku nak tolong korang kan. Waalaikumsalam. Latar belakang muzik kuat sangat sampai tak dengar apa yang cakap. Mana ada muzik? Tak ada muzik pun sini. Tempat awak kot tu, muzik. Mana ada muzik sini? Cuba saya dengar. Tak ada muzik pun sini. Oh, saya rasa laptopnya kot. So, sebab dia laptop lah. Benda tu datangnya daripada laptop mungkin. Saya tengok apa yang saya boleh buat Dah. Belum Linda, belum. Dia belum. Baru 860. Korang tak buat. Latar belakang muzik. Bukan muzik. Saya tak ada muzik kat sini. InsyaAllah saya tak ada muzik. Right, mungkin daripada background laptop ni pun. Mungkin daripada background laptop lah. Mungkin daripada laptop saya punya sound kot. Okay je, tak ada bunyi. Alright, thank you. Assalamualaikum. Okay, Fazilah Syari pun dah ada, Raja Ahmad, Linda. Oh, kita masih tekan love lagi 900 lebih dah, 900 lebih. Okay, good. Kita bagi. 922. Alright, cantik, ada lagi sikit lagi. Alright. Teruskan. Semangat. Tekan lagi. Alright, yes. 937. Semangat. Alright. Naik lagi. 950. Kita dah hari ni 24,000 orang tengok. 24,000 orang 24,000 orang. Ada yang tengok aku, Abang Fu. Kau ni mata kero ke tak? Kau cakap 24,000 orang. Ya, pada pandangan saya nampak 24,000, sekarang dah jadi 21,000 saya nampak. Alright? Saya nampak 21,000. Awak nampak 21 tu lantak awak, saya tak peduli. Saya nampak 21,000. Alright? Saya nampak sekarang 22,000. Alright? Betul lah, tak ada muzik kan. Ada orang tadi cakap ada muzik pula. Alright, okay. Thank you. Alright, kita ada Zuriani, Burhan juga ada kat sini. Okay, Muhammad Al-Hafiz, semua ada. Okay now. Alhamdulillah, kita dah capai 1,000 lebih like dah. Yeay. Barulah semangat sikit aku nak teruskan aku punya sesi pada hari ni kan. Kan, target dah capai. Terima kasih kepada anda semua. Jadi saya nak bagi anda semua 5 benda. Satu adalah tepukan. Saya nak juga bagi satu bicycle horn saya nak bagi. Horn saya nak bagi party. Dan last sekali. Okay, kita dah bagi 5 untuk anda semua. Alright. Okay. Hari ini Abang Abu nak cerita something yang saya rasa penting. Alright, dalam kita menjadikan kehidupan kita ni dan kekayaan kewangan kita ni mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Alright, jadi kita mulakan dengan niat, sebab segala benda yang kita buat, kalau kita buat kerana nak mendapat redha Allah, kita buat ni dapat memang nak kaya, tapi kekayaan yang diredai oleh Allah. Kita nak berjaya, kejayaan yang diredai oleh Allah. Kalau kita letakkan redha Allah sebagai benda yang pertama kita nak, saya rasa banyak benda yang best akan berlaku ni. Okey, Muhammad Al-Hafiz dia tanya, nak tanya macam mana ya kalau full time trader saham? Yalah, dia macam pergi kerja lah. Boleh je. Boleh jadi full time trader, cuma kena ada proper planning, kena ada planning. Sebab saya dulu trader, full time trader babe. Pagi petang, pagi aku dah mula, petang aku dah macam set, malam aku tengok US punya market, pagi aku dah bersedia. So memang trader punya memang stress gila lah. Alright, sebab kita nak pastikan kita dapat benda target kita kan. Sometimes doesn't work our way. Dia takkan go as what we plan. Masa tu apa nak kena buat pula. Jadi banyak benda lah yang kita kena belajar dalam like saham ni. Especially when you become a day trader kan. Bila jadi day trader ni, dia banyak yang kita kena faham. Alright, so it can be done. Macam mana ya kalau full time trader, you kena faham. Lepas tu dia sebagai satu pekerjaan. Alright, kita kena tahu sebab kalau ada full time, maksudnya income awak tu kena datang dari situ. Kalau tak datang, macam mana? Dan day trader adalah orang yang basically macam self-employed lah, sendiri, bekerja sendiri. Alright, so bekerja sendiri. Bila bekerja sendiri ni, you kena ada disiplin, you kena ada banyak benda. Tapi masalahnya kadang-kadang bila saham ni, orang yang trade saham secara full time ni, dia hadapi masalah satu, sebab bila dapat duit, dia tak gerti nak buat satu financial planning ataupun satu financial management yang betul. Dia dapat duit, dia belanja. Untung dia belanja.
Lepas tu bila tak untung, bila tak boleh buat duit tu jam dia struggle. Itu yang selalu saya pernah tengok lah. So hope you all taklah macam tu Alright, Muhammad Hafiz. Alright, salam hari Isnin yang sangat awesome ni. Aku harap engkau ceria selalu. Bila engkau ceria, muka engkau bertambah handsome dan kita pun turut bahagia. Terima kasih kerana cakap aku handsome lagi. Alright. Okay. Alright, selamat pagi Ibnu Sina Imran, Ustaz selamat pagi Ustaz. Selamat pagi, best. Jocelyn Joseph juga ada kat sini. Alright. Terima kasih kerana tekan love yang banyak tu, yang bagi saya macam semangat. Alright, now. Hari ni Abang nak just like share fitness kewangan. Macam mana kita nak mencapai satu fitness kewangan. Tapi dalam fitness kewangan ni, dia ada beberapa otot tau. Jadi otot pertama, dia 10 otot. Saya nak cerita 10 otot Otot yang pertama adalah situasi masa kini. Maksudnya, apa my current situation? My current financial situation. Itu adalah otot yang pertama. Alright, Syakila Syarum, salam best. Best. Kena cakap, best. Bila awak down, 1, 2, 1, 2, bila kita tengah negatif, jalan terus macam tu, babe. Alright, okay now. So, tu yang pertama. Otot yang pertama adalah situasi current. That means situasi sekarang. That's the first one. Kedua adalah matlamat. That means your goals. Matlamat anda adalah otot yang kedua. Otot ketiga adalah how to maximize current situation. Macam mana kita nak maximize dengan current situation. Itu adalah otot yang ketiga. Otot keempat, macam mana kita nak menampal kebocoran. Alright? Kita nak menampal kebocoran. Itu juga yang penting. Dan seterusnya yang berlima, perancangan masa depan. Itu adalah otot yang kelima. Perancangan masa depan adalah otot yang kelima. Otot yang keenam adalah keteguhan kewangan. Maksudnya kemantapan atau keteguhan kewangan. Itu panggil, that's nombor 6. Dan nombor 7 adalah alright, persiapan untuk bersiapkan diri untuk yang tak dijangka. Maksudnya persiapan untuk tak dijangka adalah otot yang nombor 7 Dan nombor 8 adalah energi duit. Energi duit adalah otot yang ke-8. Otot yang ke-9 adalah keyakinan diri. Kita nak cek juga keyakinan diri. Dan otot yang ke-10 adalah persekitaran kewangan. Persekitaran kewangan. Maksudnya the financial environment. Alright, keseluruhannya. So ini adalah antara otot-otot yang perlu kita berikan perhatian. Jadi abang pun nak bawa anda setiap hari untuk kita cerita satu otot. Lepas tu saya akan bagi macam mana kita nak betulkan otot-otot ni dengan menengok saraf-saraf dia. Macam doktor pula aku Alright. Tapi saya tak akan bagi sebab setiap otot ni pula, tadi saya dah bagi 10 otot-otot. Setiap otot ni ada 10 akar dia pula. Setiap otot ni ada akar, 10 akar. Jadi kita kena cek satu, 10 akar. Tapi apa yang Abang Abu nak bagi, Abang Abu bagi 3 je akar. Sebab apa? Lagi 7 dalam setiap benda tu, awak pergilah kat sini. Kat sini. Nampak ni, nanti aku tunjuk ni. Dia pergi kat sini, dia kena mak. Apa ni? Langganan. Okay. Saya nak tunjuk lah benda ni. Pergi kat sini. Dia sebenarnya dekat mana tu? Financial fitness. Okay. Financial fitness tu tak ada dekat sini sebab dia kena go to financial ni dulu. Okay, saya akan bagi benda ni pada awak tengok. Kalau awak nak, alright, awak nak benda tu, awak kena pergi sini, cari sendiri, alright. Lepas tu join lah benda tu. Alright, dia sebenarnya dalam bentuk ni. Right, dia 10 saya sediakan untuk orang ni semua. Dia ada fitness kewangan peribadi oleh Abang Abu, do it yourself. Alright, dalam tu ada 10 apa ni abang tunjuk. Dia setiap benda ni ada 10 keadaan semasa Alright, dan kita juga ada dia punya X-ray.
Alright, semua ni ada dalam package. Tapi Abang Abu bagi secara percuma 3 lah, at least kita get started. Bagi yang betul-betul serius nak then you contact Abang Abu ke buatlah apa-apa untuk dapatkan benda tu. Tapi sekarang ni kita nak fokus pada yang pertama, keadaan semasa. Saya nak cerita 3 benda yang saya rasa anda boleh mula, alright, mula betulkan otot dan juga dia punya akar dia, alright. Okey, mana nak dapat tu? Okey, awak boleh PM Abang Abu, awak DM awak DM lepas program ni, awak DM, nanti saya akan bagi link untuk awak dapatkan benda tu, right? Okey, yang permulaannya, otot yang pertama iaitu otot penilaian sendiri ni, iaitu keadaan semasa, keadaan terkini, the current situation. Kita nak betulkan current situation. Macam mana kita nak betulkan current situation? Kita ambil nombor akar yang pertama. Kalau tadi otot yang pertama adalah keadaan semasa. Dalam keadaan semasa ada 10 akar. Dan kita akan bincangkan 3 akar. Akar yang pertama, kau jangan confuse Akar yang pertama adalah, dia berbunyi macam ni. Saya tahu dengan lengkap, alright, dan tepat jumlah perbelanjaan bulanan diri saya dan keluarga saya. So itu adalah dia punya akar pertama. Saya ulang lagi. Saya tahu dengan lengkap jumlah perbelanjaan keluarga saya dan diri saya. Saya tahu dengan lengkap. Ini adalah akar pertama. Alright, macam mana kita nak check? So daripada statement yang Abang Abu bagi tadi, awak buat penilaian awak sendiri. Daripada skala 1 hingga 10. 10 yang terbaik, 1 yang kurang. Jadi kita buat satu skala. Statement tadi, dalam diri awak di skala berapa? Adakah 2 per 10 ataupun 5 per 10 atau 10 per 10? Saya tak tahulah. Ini awak yang kena buat penilaian sendiri. Dan bila buat penilaian sendiri, bukan untuk shock sendiri. Untuk kita betul-betul betulkan balik. Jadi kita kena bagi benda yang betul-betul tepat. Daripada skala 1 hingga 10 ni, untuk statement yang pertama yang Abang Abu cakap tadi, saya tahu dengan jelas dan tepat semua perbelanjaan bulanan diri saya dan keluarga saya. Kalau saya tahu dengan lengkap, maksudnya saya tahulah every month memang ni aku dah tahu, aku dah rekod semua dah ada ni. Ini dia, 10 per 10. Tapi kalau saya pun tak tahulah Abang Abu, saya rasa macam entahlah, saya pun tak tahu berapa belanja. Then kau kosong. Jadi kalau nak kuat, awak nak mantapkan kewangan awak, maka awak perlu buat tindakan-tindakan untuk menguatkan akal tadi. Apa yang awak boleh buat untuk kita betulkan balik? Akal ni baru satu akal ni, kita ada 10, babe. So kita nak apa lagi yang kita nak buat? Alright, mungkin saya dah kena mula menulis. Setiap perbelanjaan saya kena menulis. Setiap benda yang keluar tu saya kena menulis. Saya kena tahu ke mana duit ni pergi. Semua ni saya kena buat. Alright, itu mungkin akan menjadikan saya mencapai 10 per 10. Tapi dia tak akan jadi dalam sekelip mata, betul? Awak kena consistently do dan awak bagi point untuk diri awak sendiri. Alright, sebab tu saya cakap benda ni adalah coaching, self-coaching. It's like self-fitness coaching. Alright, boleh? Itu yang pertama. Akar yang pertama dalam otot yang pertama. Alright? Dalam otot yang pertama, which is keadaan semasa tadi, kita go pula untuk akar yang kedua. Akar yang kedua ialah, saya tahu dengan jelas jumlah pendapatan bulanan saya. Ini orang yang makan gaji mungkin senang lah kan, dia tahu gaji dia RM5,000. Okey, aku pun dah tahulah RM5,000. So maksudnya awak tahu dengan jelas. Kenapa benda ni penting? Ada kadang-kala kita ni bukanlah dapat gaji, kita mungkin bekerja sendiri. Kita mungkin dapat duit tapi kita tak tahu berapa sebab dia tak tentu. Kan, kita tak tentu. Jadi saya nak awak pastikan awak tahu dengan jelas berapa yang awak dapat setiap bulan. So dalam skala 1 hingga 10, kenyataan yang saya bagi tadi, apakah skala bagi diri awak sendiri? So dalam diri awak sendiri, awak tahu tak berapa sebenarnya awak dapat setiap bulan? Tahu ke tak tahu? Kalau tahu lengkap, memang aku tahu kamu ni, bukti dia semua aku tahu, 10 per 10. Tapi itulah, saya pun tak tahulah bang. Saya pun sebenarnya tak tahu berapa OT yang saya buat, berapa saya ni, saya cakap, saya tak tahu. Then kosong. Kau kena betulkan. Jadi macam mana kita nak betulkan? Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu aku lakukan untuk aku tahu aku punya jumlah pendapatan? Jadi sama juga, setiap benda yang masuk tadi kita tulis. Kita tahu, mungkin kita ada buat part time, kita buat overtime, kita buat macam-macam time kita buat. Jadi setiap benda ni perlu kita bagi tahu diri kita supaya kita tahu berapa exactly pendapatan kita. Ini juga sangat penting dalam perjalanan memantapkan kewangan kita. Alright? Ini adalah
akar yang kedua dalam otot yang pertama. Jadi sekarang kita move dalam otot yang pertama, akar yang ketiga. Sebab saya janji 3 je setiap otot. Yang lebih awak kena dapatkan fitness, kewangan peribadi oleh Abang Abu ni. Awak do it yourself, right? Penilaian kendiri do it yourself, alright. Harganya adalah 197, tapi awak boleh dapatkan benda ni dengan 97 sahaja, alright. 7 sahaja. Dalam mekanik wang tu ada, awak pergilah cari, ataupun abangabu.com, awak pergi dekat abangabu.com cari fitness kewangan dan awak boleh dapat. Tapi saya akan lengkapkan benda tu jugalah. Kalau awak nak direct, DM saja saya, DM Abang Abu ni supaya awak boleh dapatkan package ni dengan cepat. Boleh? Okay, to know where are your location now, your situation, your situation, alright, keadaan semasa, your current situation, alright, okay. Dan kita nak check akar yang ketiga pula, akar yang ketiga dalam otot yang nombor 1 ni. Akar ketiga dalam otot nombor 1 ni adalah untuk kita selama 6 bulan yang lepas ni. 6 bulan yang lepas ni, awak tahu tak exactly, alright, awak tahu tak exactly apa yang awak telah belanjakan? Awak tahu tak exactly? Maksudnya 6 bulan lepas ni kau tahu ke apa yang kau belanja? Ke kau tak tahu? So kalau kau tak tahu, maksudnya kau zero. Tapi konon-konon kalau kau dah tahu semua, memang kau semua receipt, simpan apa, jual, beli, kedai makan kat mana, kau minum air kat mana, apa tu semua kau dah tulis, kau dah tahu exactly, dan awak bagi awak 10. Tapi kalau awak tak tahu, awak kosong ataupun awak bagi skala lah, tahulah sikit bang, apa yang saya bayar-bayar bulan ni saya tahu, tapi selalu saya pun tak tahu apa yang saya belanja. That means you mungkin dalam keadaan 3-4 macam tu. So itulah yang awak buat. Dan sekarang macam mana awak nak jadikan benda tu 10/10? Apa yang boleh buat untuk awak memastikan untuk 6 bulan yang lepas ni aku tahu semua? Jadi daripada hari ini, awak dah kena mula tulis semua perbelanjaan, makan kat mana, semua simpan setiap bulan, check, simpan benda-benda tu. Clear ke clear ni? Jadi simpan rekod-rekod, menulis, whatever, semua simpan supaya awak tahu dalam 6 bulan apa dia punya purata. Sebab bila awak ada benda ni, awak tahu dia punya graf. Graf awak naik ke, graf awak melepeh ke, graf awak menurun ke. So you have some indicators. Sebab tu benda ni akan digunakan nanti. Tapi sekarang kita cuba membetulkan otot-otot kewangan kita supaya otot-otot kewangan kita kuat. Bila otot-otot kewangan kita kuat, maka kita akan jadi lebih best. Dan yang bestnya dalam program ni, Abang Abu akan bagi dia punya X-ray sekali. Maksudnya you ada X-ray, sebab semua benda ni awak akan masukkan dalam dia punya ni dan awak melihat tau. Kat situ nampak yang mana bocor, macam tu. So dia make it something yang interesting and fun, alright. So benda ni awak boleh dapatkan sebab saya tak akan go through semua 10. Setiap hari saya hanya akan go through setiap otot, saya akan introduce apa otot tu dan saya bagi 3. Ada 7 lagi yang awak kena dapatkan supaya awak dapat lengkapkan benda ni. Dan saya juga nasihatkan supaya awak jadi seorang cikgu ataupun guru yang garang. Maksudnya bila awak nak bagi markah tu, dia bukan senang-senang bagi. Dia kena betul, pastikan benda awak cakap tu betul baru awak bagi, alright. So itulah yang 3 benda pada hari ini Abang Abu nak kongsikan dengan anda supaya boleh mula fokus pada benda ni, alright. Rating diri kita 1 hingga 10. Otot pertama, akar 1. Saya tahu dengan jelas spending saya. Saya tahu dengan jelas jumlah income bulanan saya. Saya tahu selama 6 bulan lepas saya tahu tak apa yang saya belanja. Tulis dan simpan resit. Alright, very good. Bagus ni. Faizah Sanib alright. Orang macam ni, I rasa you akan banyak benefit. You boleh buat benda ni, you akan nampak. Alright, selepas 10 hari awak dah nampak tau dia punya ni. Dan bila awak sambung balik lagi 7 yang ada kat situ, dia mungkin ambil masa juga kan nak memantapkan. Kita nak buat benda ni, nak ada bicep yang bagus. Takkanlah satu hari kau buat terus dia naik. Hello, hari-hari kau buat babe, hari-hari kau buat, kau pun tak tahu dia naik ke tak naik. Hari-hari buat, sampai 6 bulan kau boleh rasa, dia naik lah babe. Sebab apa? Hari-hari kau buat. Janganlah hari ni buat kau terus besok nak ni, tak boleh babe. Alright, sama juga dalam kewangan kita. Kita nak betulkan muscle kewangan kita.
Kita bagi dia muscle kewangan. Bila kita nak mantapkan muscle ni, kita beri perhatian pada otot-otot ni. Lepas tu tengok dalam tu, ni saraf-saraf dia, urat-urat dia yang mana betul ni, untuk kita memaksimumkan kita punya. Macam abang Abu lah, nampak? Abang Abu, ada kan? Tak ada kan? Nampak macam ada, macam bolehlah sikit-sikit. Ada sini. Oh, ada. Macam tu lah. Aku bukan. Tapi aku punya kecil celetik macam tu kan. Diorang sebab apa dia buat? Aku tak pernah buat. Patutlah macam tu. Cuba aku hari-hari aku buat kan. Aku ambil benda tu kan. Hari-hari mesti dia naiknya. Sama juga dengan fitness kewangan kita. Jadi itulah 10 otot yang Abang Abu dah terangkan. Saya ambil satu otot pada hari ini untuk kita kerjakan dia. Kita ambil satu muscle untuk kita workout. Alright? Dan awak buat 3 benda ni, mungkin untuk mendapat maksimum dalam semua 10 tu dia mungkin masa 5 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kita tak tahu. Tapi yang penting kita dah mulakan untuk memantapkan kita punya. Jadi bila kita tengok sekarang ni, dia semua kosong, babe. Dia macam bocor semua, babe. Macam mana kita nak penuhkan supaya dia berisi? Dia tak nampak bocor. Itu kaedah yang Abang Abu dah siapkan untuk anda, alright? Yang nak bersama. Alright, kita ada Zul Apple. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada Azman Muhammad Nasir. Macam pernah dengar. Alright, so itulah untuk hari ini. Saya rasa kita dah mulai berbincang tadi, alhamdulillah. Dan saya juga nak bagi tahu bagi anda yang ada anak. Kalau orang ada anak umur 8 hingga 10, alright, 8 hingga 10, kalau ada anak, saya nak bagi benda ni. Alright, kalau ada anak, awak boleh dia suruh join Abang Abu punya special, babe, special. Alright, ini dia. Ni dia, mana dia? Dia. Jap. Ni special. Sebab saya bagi untuk adik-beradik yang ada anak. Kalau ada anak lah, ada anak umur 8, 9, 10, 11 tu kan. Okey, jangan lupa untuk dia datang program ni. Mesti dah agak kan. Ni cilik wang, babe. Aku nak ajar budak-budak umur 7, 8, 9, 10, 11, 12 lah. Budak sekolah rendah. November ni 4 minggu tau. Maksudnya 1 minggu 1 jam. Tapi dia akan ada buat kerja. Alright. So saya ajar benda yang simple. Saving, spending, giving and earning. Macam mana nak menjana. Semua budak-budak kecil. Dan bestnya dia bukan buat dekat mana-mana. Kita pakai Zoom. Kau duduk kat rumah, kau buka Zoom, buka laptop ke, buka desktop ke, Zoom, dan kita akan bersama dengan diorang. Dan awak tak perlu kacau dia. Kalau kau lah mak bapak dia, kau tak perlu kacau. Kau duduk tepi, kau pergi jalan, dia orang akan enjoy selama 1 jam. Dan kita akan buat 4 minggu. Lepas 4 minggu aku akan jumpa mak bapak dia. Iaitu korang lah kalau ada anak kan. Mak bapak dia saya jumpa dalam sesi khas untuk macam mana nak membimbing budak-budak ni untuk terus mengekalkan momentum yang mereka dah belajar. Dia akan belajar something tapi dia perlukan momentum untuk mengekalkan. Jadi siapa yang berminat, alright, untuk datang program ni, insya-Allah seperti biasa. Okey, 14 tak ada. Dia at this moment yang ni dulu. 14 nanti saya akan buat. Alright. Okey, so ini best. Jadi umur 14 tak boleh. Umur 14 belum lagi. Saya tak buat untuk 14 at this moment. Saya buat 8 hingga 12. 8 hingga 12. 8 to 12. Alright. So 14 nanti saya akan buat remaja punya. Mungkin bulan 12. Bulan 11 nanti saya akan buat. Bulan 11 nanti saya bagi tarikh. Bila saya nak buat untuk remaja. Remaja dia lebih best. Dia lain sikit. Remaja ni dia lain sikit. Alright, sebab tu saya tak nak campur remaja dengan kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia below 11 ni, kan. So 13 tu dah teen. So teen, nampak? Teenage kita tak ada. 10 dia 13 is teen. 13 teen tak boleh. 12 8 9 7 10 11 12 boleh. Dia satu kategori. Teen satu kategori. Alright. Memang good program, Zul. Share dengan member semua. Kan, saya dah bagi link ni Ramai yang ada anak-anak duduk tak tahu nak buat apa kat rumah. Saya bagi 4 minggu, at least dia orang ada some benda yang dia orang boleh isi kan. Alright. Cepat-cepat register dekat link yang saya dah bagi anda yang ada anak lah. Anak ke, anak saudara ke, adik ke. Mana tahu kau ada adik ke umur 8 tahun macam 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun, semua tu boleh.
Alright, so ini adalah program cuti sekolah, alright, yang akan bermula pada November 1 hari bulan. Alright, November 1, 7, 14, 21. Alright, let me check the dates betul Yes, kita buat betul lah. Ini sambil-sambil aku sibuk aku buat juga, babe. Yes, Ayu, good idea. Right? Lepas O level tu insya-Allah untuk remaja. Okey, nampak aku memang penuh dengan jadual tapi tak apalah, aku masih buat juga. Alright, aku memang sebab benda tu online, jadi I think it can be done from where, and I have my team to do it juga. So you no need to worry sebab team akan buat, saya akan pantau dan saya juga akan berbincang dengan anak-anak mak ayah diorang untuk macam mana mengekalkan momentum untuk diorang terus dapat aplikasikan benda ni dan jadikan dia sebagai satu habit dalam kehidupan mereka, dan akhirnya mereka insya-Allah menjadi orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sangat faham mengenai benda ni. Yes, so it's going to be like Sunday, 1st November tu Sunday, right? It's a Sunday, but the following is like 7 is a Saturday, 14 is a Saturday, and 21 is a Saturday. Right, kita akan buat one Sunday, the opening is on Sunday, but the rest on Saturday, right? So kita akan buat program ni, dan satu kelas 15 people, 15 orang je. Kalau kita ada lebih, kita akan bagi masa-masa tertentu, right? Dia ada masa-masa tertentu untuk setiap group supaya kita nak bagi the maximum for the kids to learn, alright? Jadi jangan lepaskan peluang, share dengan member-member anda semua. Mudah-mudahan mereka juga dapat kata orang tu belajar sesuatu lah daripada perkongsian yang akan kita lakukan nanti. Aku letak je lah kat sini supaya mana tahu korang macam nak tahu. Alright, link aku dah bagi kat sini. Alright, buat bulan 12, yes, lepas. Assalamualaikum, semua terlambat hari ni. Tak apa, kalau terlambat memang rugi, kena tengok balik. Anak saya umur 8 tahun, dia kalau dapat duit terus simpan dalam tabung, bagus dia ikut program itu masa depan dia. InsyaAllah, Linda. So you better enroll him or her, I don't know, enroll him or her in this program. And anyway, it's going to be like on Zoom. Dia bukan on, kita bukan on field ataupun on camp or seminar, tak ada. It's like on Zoom. Only I need some kind of like, kata orang tu, no kacau daripada mak bapak dia, no like, jangan bising dengan dia orang ke apa masa tengah program tu, tak boleh. Saya nak dia orang bersama dengan abang-abu, dengan tim abang-abu, dan dia akan involve secara online. Dia akan involve secara online. It's going to be like interesting and very nice. Kita dah buat benda ni sebenarnya dengan satu organisation sebelum ni. So the great feedback from the parents as well the kids, they enjoy it. They never thought it's going to be like so exciting. Don't cakap they thought it's going to be another boring kind of like thing sebab mak bapak dia selalu memang hantar boring kan. Tapi dia cakap this is like interesting and they feel like wow, it's interesting. Alright, so saya harap anda yang ada anak-anak jangan lepaskan peluang pada November ni. Enroll dia, make them 1 month tu dia at least involved dengan duit, you know, like dengan tahu pasal duit, lukis pasal duit tu, talk about duit, sebab dia punya aktiviti macam tu. Alright, boleh Alright, so itu sajalah saya nak sampaikan pada hari ini, dan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Abang Abu setiap hari. Alright, menemani saya di Abang Abu mekanik wang ni, awak menemani saya Jadi saya nak bagi tepukan lah kepada anda kerana begitu baik sekali. Kena tepuk, right? Okey, dan bagi adik-adik jangan lupa malam ni kita akan meneruskan dengan biak duit malam ni insya-Allah. Alright, so itu saja. Dengan senyum Nari ada beza lah, ya ke? Alright, handsome lah. Mungkin baju aku pakai baju hitam ni. Baju hitam biasa nampakkan aku handsome. Alright, so perasan lah Abang Abu. Alright, anyway itu sajalah daripada Abang Abu. Kau orang yang memang macho, memang awesome, memang rugged, memang wow, charmingnya. Tapi yang penting, hui, insya-Allah manisnya.